kerana perlukan balasan. Balasan Allah luar biasa lebih hebat. Ini antara jalan syurga yang kita kena faham sangat-sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi petang ni, ibu-ibu okey ke? Ada mengantuk tak? Ni waktu-waktu perdana, angin sepoi-sepoi lurah pula. Tahu tak lurah tu apa? Sepoi-sepoi bahasa. Okey. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah duk sebut apa ni? Mi udang lah, apalah, semua perut dah berkeroncong ni. Kemudian kita kata, Allah Ustazah ni bila nak start. Saya ada 40 tajuk dalam ni. Agak-agak pukul 8 malam boleh habis tak? Pukul 8 malam boleh habis tak 40 tajuk ni? Tak boleh. Sahabat rahmat Allah, suami telefon tanya, ni mana cok tak siap petang-petang ni, selalu duk goreng cucok ni. Sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut apa? Pertama, diisi dalam kitab ini jalan menuju ke syurga, menghadiri majlis ilmu. Ini yang ibu-ibu dah buat, tahniah, menghadiri majlis ilmu. Sekarang sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan ilmu Ustazah Zai tak payah banyak cakap dah. Merayu-rayu, jom saya nak bantu siapkan Ibnu Sina ni supaya nanti dikuliti, bukan sahaja dengan batu-batu saja yang kita nampak. Contoh, tak payah menjerit banyak-banyak kali dah. Ustazah yang hari tu Ustazah buat live kat Kedah tu, bangunan tak siap tu, boleh tak akak nak bank in sekian-sekian? Boleh kak, tak ada masalah. Kita balik pelik, dia ni pasal apa lah, aku tak minta lagi, dah bagi dah. Pasal kesan ilmu. Masya Allah, hari ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, wanita-wanita masih datang menangis di bahu Ustazah. Kenapa kak, suami yang hari tu masih begitu lagi ke? Ya Ustazah, tapi terima kasih, kesan majlis ilmu yang saya istiqamah. Dia macam tu jugalah Ustazah. Tapi tenangnya hati bila kita ada masalah dalam keadaan kita berilmu. Janji-janji Allah dalam Quran, apa yang dijanjikan oleh lisan Nabi SAW yang tak pernah menipu. Subhanallah. Sebab tu hari ni tak payah banyak cakap dah Ustazah. Orang minta nasihat, tolong hadir majlis ilmu setiap hari. Kita jual buku, minta maaf sebutlah kan, cakap orang kita sombong, tapi nak cakap juga. Tak payah jual buku pun kita tak mati kebeluran lah. Tapi kenapa nak jual juga? Sebab dalam tu ada banyak nasihat. Jadi janganlah beli sebab kesian kat ustaz yang duk bawa buku banyak-banyak. Dia beli sebab kesian lah ustaz tu, tak ada siapa yang beli. Jangan. Ikhlaskan hati kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau dah beli buku semata-mata nak duduk gambar dengan ustazah, nak ambil tanda tangan, lepas tu dia telah secoet je sign. Kalau macam tu baik tak ya? Ustazah tu dah lah panjang-panjang sikit. Kalau nak kena bantai dengan ustazah, tolong cakap macam tu. Kak, akak nak tulis panjang apa lagi, dalam tu 300 muka surat, tolong baca. Sekian dimaklumkan. Tak tahulah pasal apa dia nak tengok sangat tulisan kita yang tak berapa nak comel ni. Sebab sekarang semua hujung jari, tak pakai pen dah. Dia suruh kita tulis pakai pen, dah mengalahkan tulisan doktor lah pula kan. Kita pun malu, alamak apa benda aku tulis ni, G tak cukup ni, dah jadi lain dah bunyi dia ni kan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nasihat yang ditulis oleh para asatizah kita dalam tu, tak tidur malam buat kajian, tolong dibaca. Bukan semata-mata kita taksub pada seorang hamba Allah ni, kita nak tengok tulisan dia cantik ke tidak. Nanti balik rumah boleh kita baca. Semoga menjadi sahabat sampai syurga. Tu yang dia nak tengok sampai terlelap. Suami kata, tengok apa tu yang tulisan ustazah ni, tak cantik pun jadi cantik. Pasal apa? Pasal suka. Faham ya? Cuba nanti dengar satu perkara viral pula. Rupanya ustazah tu sekian-sekian. Tu dia cakap dah macam ahli syurga sangat. Rupanya kau tahu ustazah tu satu je keburukan tahu. Setan mendatangkan banyak-banyak lagi kejahatan. Kita dah mula bersangka-sangka, akhirnya suka tadi boleh menjadi benci. Benci datang lagi, ustazah tulis, kita pun tulislah sampai 5 muka surat. Tulis macam cakap ayam je, tak apa-apa. Dan sebab apa? Sebab dah tak suka. Faham ya sahabat dirahmati Allah? Hidup ni cukuplah menjadi manusia yang jujur, lagi amanah. Khususnya kita jangan takut tidak dicintai, disukai oleh manusia. Tapi takutlah kita tidak dicintai, disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kerana apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita sibuk fokus dengan redanya manusia, reda Allah akan jauh pergi tinggalkan kita.
Tapi bila kita fokus dengan redanya Allah, orang yang tak suka, percayalah musuh lama-lama akan mendekat. Seperti mana orang yang datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh bunuh, diupah dengan macam-macam kemewahan, melutut depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengaku bahawa Allah adalah Tuhanku, engkau Muhammad adalah utusan Allah. Tak jadi nak bunuh Nabi, bahkan masuk Islam. Pasal apa? Pasal kebaikan kita. Subhanallah, tak rugi jadi orang baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ini kesan daripada ilmu, ganjaran orang melakukan kebaikan, ganjaran orang bersedekah, ganjaran orang yang sabar. Janji-janji ni bukan ketua kampung kita cakap. Sebab tu kita orang janji apa pun duduk di atas pentas. Subhanallah. Masa dia dapat kemenangan, kemain lagi sahabat dirahmati Allah, kita dengar boleh percaya, tak boleh kan? Pasal apa? Pasal kita dah masak sangat dah. Kita tak heran dijanjikan itu ke ini, kita tak heran. Sebab yang kita heran adalah aku takut tak dapat janjinya Allah. Allah nak orang yang macam mana? Satu contoh yang paling mudah, wa basyiris sabirin. Allah beri berita gembira kepada orang yang sabar. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq ketika diuji Allah dengan sakit, para sahabat datang mengelilingi Abu Bakar dalam ziarah. Dah jumpa ke tabib tu, aku dengar kat ujung kampung ni ada tabib ni. Macam kita lah kalau sakit, orang duk kata pasal apa ustazah terhenjit-henjit tu kaki, balik daripada Turki memang sakit kaki, sambung pula pergi Indonesia, banyak berjalan. Kemudian dah elok-elok sakit, berjalan pula. Ibnu Sina tadi kata orang kat atas tu ustazah ada macam-macam lagi. Ustazah boleh main tengok, bergatai nak tengok juga, terpeleot dekat tangga kan, sahabat rahmat Allah. Itulah dia, kalau kecil tak apa, orang nak pimpin tak apa ustazah pimpin. Aku takut aku pula hempap bina kecil sangat. Tu tak payah nak pimpin, insya-Allah okey je. Dan bila dia pegang mikrofon, hilang segala sakit insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak bagi faham, tolong dengan majlis ilmu kita diberi faham oleh Allah hasil istiqamah. Jadi kita ada masalah apa sekarang yang sedang diuji Allah, tak perlu menjerit di media sosial, tak perlu bercakap dengan jiran A, jiran B, jiran C, semua orang kita nak cerita. Walaupun kita cakap hang jangan cerita kat orang, hang seorang je tahu. Padahal mohong. Orang Kedah cakap mohong kan? Mohong. Dia dah cakap kat orang tu jangan cerita kat orang, cakap orang ni jangan cerita kat orang. Lala satu kampung kata, Timah sebenarnya laki hang tu ada affair dengan sekian-sekian. Taklah, laki aku baik. Siapa yang cakap kat hang ni? Sebab banyak sangat tokok tambahnya. Faham ya sahabat dirahmati Allah? Bila cerita dah sampai kat orang, suka hati dia lah nak simpan atau nak sebarkan kepada orang lain. Kita ada Allah, kita boleh bercerita dengan Allah dalam sujud kita yang panjang, dalam me time kita di tengah malam, orang sedang berdengkur, kita sungkurkan dahi kita ke atas sejadah. Suara kita yang hanya di dalam hati sedang mengetuk arasy Allah. Allah bukan tak tahu. Kita ada masalah, Allah tahu. Sebab sebelum masalah itu datang pun Allah tahu. Orang ni yang mampu pikul beban ini. Jadi siapa kita untuk kata kita tak mampu nak pikul? Allah yang pilih kita dengan masalah ibu jari. Allah yang pilih kita dengan masalah jari telunjuk. Sebab tu Allah bagi kepada kita gambaran. Semua kita diuji, tapi tak sama ujiannya. Bayangkan kalau 5 jari ini sama gemuk macam ibu jari, atau sama tinggi macam jari hantu, atau sama kecil semua dengan jari kelingking, rupanya kita tak boleh menggenggam dengan kemas. Tak boleh. Maha bijaksananya Allah. Satu kampung diuji dengan masalah suami. Kau rasa memang tak ada manfaat langsung lah suami-suami kat satu kampung. Ya Rab, satu kampung berdoa, ustazah doakan anak saya jadi hafiz, hafizah. Saya kadang-kadang serba salah nak amin ke tidak. Faham ke tak faham? Sebab asal jumpa mak-mak je itu dia lah doanya. Kita memang hantar anak kita ke madrasah. Orang lain 3 tahun dapat 30 juzuk, anak kita dah tahun ke-6 tak dapat-dapat. Dia belajar apa lah ustazah? Maknya yang hafal surah Al-Mulk tu, ingat depan hujung lupa, hujung ingat tengah lupa tu, kita tak ingat sahabat dirahmati Allah. Sekurang-kurangnya syukur anak duduk dalam halaqah Quran, boleh jadi imam bila balik ke rumah, boleh pimpin bacaan Yasin tahlil bila berada di kampung. Syukur yang itu dulu walaupun dia belum bergelar Al-Hafiz.
Kerana nak dapat gelaran ini, hasilnya hanya mutlak milik Allah. Kita hanya boleh mengusahakannya. Rupanya tak lama Allah jadikan asbab yang kita nampak macam gagal. Rupanya dia bagi tahu, mama, sebenarnya kakak tak suka nak hafal Quran, kakak nak jadi doktor. Hantar belajar ustazah, dia boleh speed lawan orang lain 3 tahun setengah convocation, bergelar doktor. Salah bila jadi doktor? Tak salah. Subhanallah sahabat-sahabat. Bayangkan kalau amin doa semua mak-mak nak anaknya jadi hafiz-hafizah, ustaz-ustazah. 20 tahun akan datang orang sakit nak jumpa siapa kat kampung ni, takkan nak pergi naik kapal terbang di KL pula. Kat Kedah mesti ada orang yang hebat dalam ilmu A, ilmu B, ilmu C. Ini aturan Allah belaka. Jadi anak kita nak jadi apa pun. 2 minggu lepas di TV Al-Hijrah kan, tajuknya nak jadi apa. Saya kata senang ni orang bagi tajuk ni, dia tak ada tajuk nak bagi kat ustazah dah. Nak jadi apa? Jadilah apa-apa, jangan sampai kita terlupa kita adalah hamba Allah. Sebab orang yang terlupa dirinya hamba, dia mula menuhankan dirinya sendiri seperti Fir'aun laknatullah, na'udzubillah min zalik. Jadi sangat bahaya. Baru dapat keputusan cemerlang sikit, anak orang lain semua tak bagus, anak aku je bagus. Baru jadi al-hafiz sikit, anak orang lain semua tak bagus, anak aku je bagus. Rasa bangga ini sangat bahaya, ibu-ibu dirahmati Allah. Bergelar ustaz-ustazah, bergelar hafiz-hafizah, tapi dijadikan kebanggaan menjadi saham di dunia ini, dia takkan bawa kita ke akhirat Allah. Jadi Allahu Akbar. Sedih kadang-kadang kalau kita salah matlamat, kita nampak macam kita hantar anak kita belajar untuk faham akhirat, tapi masih ada matlamat keduniaan. Ini salah. Saya sedih bila saya dengan suami kan jadi imam dekat surau contoh kan. Kadang-kadang kejiranan ni pelik-pelik. Kita ziarah, senanglah kalau jadi macam ustaz-ustazah baru baca doa nak pergi haji secoet Rabbana Atina je pun bacanya, dah orang letak RM50 dalam poket. Saya kata engkau menghina, bukan kau memuji. Faham ya? Yang dihina tu adalah agama Allah. Kita tak pernah minta. Sebab tu ustaz yang ni saya paksa juga jadi al-hafiz. Sekarang setelah bertahun-tahun tak jadi apa pun, walaupun usahanya begitu, kerana awal niat dia dah salah. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita nampak cara dia, saya hantar anak ni tak jadi, hantar ni tak jadi. Pasal apa? Pasal kau memandang semua orang yang dekat dengan agama ni sepertinya nak membeli agama dengan duit ataupun dunia yang ada padanya. Silap. Faham ya? Kalau kita jadi ustaz-ustazah, hafiz-hafizah, matlamatnya bukan akhirat, kita takkan berada di dalam syurganya Allah. Kita jadi ni tukang buat bangunan, tapi takwa hatinya, insya-Allah kita akan jumpa di dalam syurganya Allah. Ini kesan ilmu tarbiyah yang kita dapat. Kedua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, menjaga rukun Islam dengan sempurna. Bila kita kata menjaga rukun Islam dengan sempurna, apa yang kita nak faham? Pertamanya syahadah. Jaga, pegang erat. Kalau kita kata buat apa sahaja Allah redha tak pada aku, ini yang kita nak terjemahkan syahadah kita. Kita boleh baca ulang berkali-kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita boleh ulang berkali-kali, jadikan itu wirid, jadikan itu zikir. Tetapi berapa ramai yang di dalam hatinya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak buat apa pun Allah tahu, Allah tengok, Allah pandang. Bayangkan kalau kita ni berada di tempat baik, hari-hari malaikat tulis, ni dia buat kebaikan, buat kebaikan. Di akhirat Allah nanti, malaikat tanya, ya Rabb, pasal apa ditarik ke neraka dengan penuh kehinaan? Aku dulu yang catat kebaikan-kebaikan yang dia buat ni. Innallaha alimun bizati sudur. Allah tahu apa yang ada bergetar dalam hati kita. Kita kalau baca tadabbur ayat macam ni boleh menangis. Kenapa kita menangis, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Aku buat baik penat dah dulu kat dunia ni, buat baik penat. Malaikat catat kita buat baik, tapi Allah tapis. Kalau hati kita tak ikhlas ketika berbuat, Allah tak pandang itu sebagai amal soleh. Macam mana kita nak beli kunci syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dah penat kat dunia, kononnya beribadah, tapi ditipu daya oleh iblis. Dulu tak sembahyang, setan kecil je kacau. Lah ni dah sembahyang, dah istiqamah majlis ilmu, kita rasa kita seorang je betul, orang lain semua salah. Kita rasa amal kita je paling banyak, orang lain semua tak banyak amal.
Sahabat-sahabat, hati-hati dengan permainan iblis. Dia sangat dengki dengan kita. Orang yang bersyahadah memang dicemburui oleh iblis. Orang yang bersyahadah semua berhak menjadi da'i. Jangan kata ni tugas ustaz-ustazah, ni mufti pun tak tegur. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berperanan. Kalau ada kerosakan di sesuatu tempat, mungkin yang rosak itu adalah anak kita sendiri. Apa peranan kita sebagai ibu? Ya Rabb, aku dah tegur, aku dah halang, aku tak bagi dia pergi tempat maksiat tu ya Rabb, tapi dia pergi juga. InsyaAllah kita tak tanggung dosa orang lain, walaupun dosa pasangan dan anak-anak kita. Sebab kita dah mainkan peranan. Kita dah tegur, kita dah bagi tahu, kita dah cakap, kita dah doa dengan air mata. Subhanallah, kita bukan menggalakkan mereka berbuat maksiat. Jadi jangan takut. Ustazah, macam mana saya ni tak tinggal sembahyang, 4 orang anak saya, 3 dah lengkap sembahyang, seorang lagi ni tak mau lagi. Saya rasa penatlah saya beribadah kalau sebab seorang ni saya boleh kena rakil. Ilmu mana akak belajar ni? Faham tak sahabat dirahmati Allah? Tak ada siapa tanggung dosa orang lain. Syaratnya kita bersungguh-sungguh. Yang dekat kita cakap, bukan perintah saja, tapi kita buat sama-sama. Lom, kena sembahyang ke belum? Mak tu tak sembahyang lagi. Mak tak apa, mak tengah tengok sinetron ni, tak ada lagi hero dia mati ke hidup. Anak suruh sembahyang cepat awal waktu. Kita ni dengan alasan kerja macam-macam, sahabat-sahabat rahmat Allah, kita sembahyang hujung waktu. Ini ibu yang macam mana? Jadi kita pertahankan syahadah kita dengan pembuktian amal. Saya selalu bagi contoh, kalau seorang suami datang hari-hari cakap dekat wanita, isterinya, yang I love you, sehari sampai 1000 kali, naik berbulu dah telinga kita. 1000 kali I love you sehari, tapi beras pun tak beli. Kau rasa? Kan sahabat dirahmati Allah, apa cerita suami nak masuk syurga dengan keadaan I love you semata? Tak layak masuk syurga. Sebab itu wanita tak perlu takut sangat sahabat dirahmati Allah. Kita nasihat, macam mana nak ke syurga bang, walaupun sujudnya panjang sampai hitam-hitam dahi. Ni anak tak dinafkahi ni. Saya mungkin tak apa lagi, saya ada gaji sendiri, tapi abang kena bagi nafkah pada isteri dan anak-anak. Tak layak syurga. Nanti di akhirat akan berdiri Allah di hadapan kita. Ya Allah, wajahnya Allah yang kita rindu, yang dimuliakan, kita nak pandang. Allah akan tanya, siapa kat depan ni yang pernah dizalimi? Ada seorang isteri yang kat tangan aku, ya Allah, suami aku dah macam biawak hidup selama 30 tahun kahwin, tak pernah menafkahi aku dan anak-anak aku, ya Allah. Berapa tahun? 30 tahun. Panggil dia minta bayar balik backdated. Betul sahabat rahmat Allah? Tak dapat. Sebab apa? Bank pun dah tak ada, duit pun dah tak ada dah. Jadi dia suruh pindahkan pahala suami itu kepada akaun isteri. Tak cukup, ini baru settle untuk 15 tahun pertama. Pindahkan dosa-dosamu kepada akaun suami. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada banyak kisah-kisah yang begini tentang menzalimi orang lain. Sebab tu dalam kitab Latahzan kami diajar syukur menjadi orang yang menzalimi. Mula-mula saya baca statement ini, saya stres. Syukur menjadi orang dizalimi, aku tak faham. Ulang kali baca. Sebab orang yang dizalimi didekati oleh Allah, didengar doanya oleh Allah, ditipu, difitnah, disakiti, dianiaya oleh suami sendiri kadang-kadang, oleh isteri sendiri kadang-kadang, oleh anak-anak sendiri, orang yang paling dekat. Yang paling sakit bila dianiaya oleh orang yang paling dekat dengan kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau setakat orang kampung dianiaya kita, tak apa lagi, kita boleh hijrah tempat lain. Ni kalau kita hijrah, suami hak tu lah ikut kita juga, kita akan sangat perit dan sakit. Dizalimi, doamu diangkat oleh Allah. Dizalimi, Allah mendekat dengan kamu. Jangan kita menjadi orang yang menzalimi, kata Dr. Aid Al-Qarni. Sebab bila kita yang menzalimi, Allah akan jauh daripada kita. Biar semua benda jauh, makhluk jauh, jangan Allah jauh daripada kita. Bermakna hidup ini tidak ada berkat, tidak ada rahmat daripada Allah. Ini satu sulit. Neraka yang diawalkan, kita belum neraka lagi, tapi dah rasa susah atas dunia. Duit ada, tapi asyik tak cukup. Lepas seorang anak sakit, apa yang tak betul ya Allah? Saya kata, Kak, banyakkan istighfar. Cari di mana kesilapan kita dengan Allah.
Saya dah baik dah dengan Allah, Ustazah. Hablum minallah saya jaga dah. Hablum minannas, terutamanya dengan orang tua. Agak ziarah tak orang tua setiap bulan? Agak telefon tak tanya khabar mak ayah setiap hari? Tanya tak khabar ibu mertua dekat kampung? Di sana rupanya ada ibu yang sedang rindu kepada kita, tak tanya khabar pun. Ada ayah yang ternanti-nanti, lalu depan rumah ni nak pergi holiday ni, boleh tak singgah rumah kita bang anak kita ni? Kecil hati orang tua, jatuh air mata dia. Jangan tanya kenapa hidup kita susah, seperti mendapat neraka yang diawalkan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut macam mana lagi? Ini syahadah. Yang kenapa kamu buat baik kepada orang tuamu, perintah Allah. Kenapa isteri kena taat kepada suami, perintah Allah. Walaupun suami yang tidak memberi kebaikan kepada kita, mungkin Allah pilih kita untuk ke syurga dengan ujian yang begitu. Kalau kita faham ni sahabat dirahmati Allah, yang penting kita nak menempatkan diri kita dalam syurga. Sekarang ni kita sibuk dengan syurganya orang lain, suka sibuk dengan syurganya orang lain. Subhanallah, pelik. Ustazah, acik dulu kahwin, 4 orang anak, semua berjaya. Tapi suami tak solat, tak pernah bawa acik baca Quran. Ustazah lepas tu ada lapat imam minang acik setelah suami acik meninggal. Habis eddah dia minat pula ke acik. Kahwin 4 bulan, mati pula pak imam tu. Tapi dalam 4 bulan ni ustazah bahagianya, tadarus Quran sama-sama, pergi masjid sama-sama. Allahu Akbar. Inilah suami yang patut ada di sisi seorang isteri. Tak sama macam arwah yang dulu tu ustazah. Jadi acik nak tanya, ustazah rasa nanti acik kalau dalam syurga bersanding dengan suami pertama ke suami kedua? Dia kata, sabar yalah soalan macam ni, geram dia, kita rasa nak telan acik tu. Acik ni dah confirm syurga ke? Yang perasan nak sanding dengan siapa dalam syurga tu? Faham tak sahabat rahmat Allah? Sibuk duduk berangan kan, terlebih mengaji pun bahaya juga. Terlebih mengaji, pagi mengaji, petang mengaji kan. Suami kata, kau ke mana Minah? Majlis ilmu. Kemain lagi kan sahabat dirahmati Allah. Suami tak siap apa pun kat rumah. Anak-anak tak kenal dah mak dia. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kita sibuk mencari amal di luar rumah. Marhaban, sat-sat khatam Quran, baju tema tak tahu nak kata apa, berapa almari dekat rumah tu. Subhanallah sahabat. Tapi satu ayat yang kita baca tak menggetarkan jiwa pun daripada khatam Quran tu, tak. Sebab apa? Sebab kita tidak mendengar nasihat yang paling ampuh, itulah Al-Quran. Kesian. Okay, jadi apa saja yang kita buat, syahadah yang pertama. Maka buktikan dengan amal. Itu sebab suami tak payah I love you sangat. Syukurlah akak-akak sekalian. Kalau petang-petang bawa pisang goreng panas, alhamdulillah bang, terima kasih banyak. Kan? Kita ni sahabat rahmat Allah banyak sangat tengok drama. Tengok tu bang, dia boleh dokong isteri dia daripada kereta masuk dalam bilik. Ustazah Zai suka bagi contoh macam ni sebab dia suka tengok media sosial. Kan artis tu kan bang, Allah, sebab 2 jam jadi berlakon, boleh lah dia buat macam tu. Cuba 20 tahun dah hidup, larat lagi nak angkat, pakai keren tahu sahabat dirahmati Allah. Sekian dirahmati. Okay. Jadi maksudnya kita nak sebutkan apa? Kita tak boleh samakan hidup kita dengan orang lain. Kita tak boleh samakan diri kita dengan orang lain. Ujiannya tak sama walaupun semua kita diuji. Pastikan dengan ujian itu merupakan laluan kita ke syurga Allah. Tuhan, kalau ini boleh menjemput aku ke syurga-Mu, Kau kuatkan aku, Kau berikan aku sabar ya Allah. Ini orang yang betul-betul menantikan balasan syurga dari Allah. Mulut tu nak syurga, kemain lagi sahabat dirahmati Allah. Tapi atas dunia ni, subhanallah, buku pertama yang saya tulis untuk PKP sahaja bertajuk Angan-Angan ke Firdausi. Lepas saya menulis buku tu, Allah, ramainya orang ustazah doakan saya pun nak jadi wanita syurga, saya nak masuk syurga. Banyaknya orang hantar messenger. Tapi kadang-kadang terintai profile picture, rambut tu masih menggerbang lagi, skirt pendek lagi, status Facebook dia duk mencarut kat orang, marah-marah dekat orang. Pasal apa sahabat dirahmati Allah? Banyak lagi benda yang tak dibetulkan, tapi kita dah rasa diri kita di syurga sangat. Sebab itu, kalau kita belajar daripada orang-orang soleh, para arifin yang terdahulu, tak sebut syurga sangat macam orang sekarang. Cukuplah nanti bila mati Allah sudi nak pandangkan wajahnya pada kita. Itulah redha Allah.
Sebab dia rindu nak tengok, macam kita rindu nak tengok Kaabah kiblat kita. Orang yang saya bawa bila nak pertama kali sampai masuk pintu Masjidil Haram, turun eskalator, berada di dataran Kaabah, tak payah sampai dataran Kaabah, turun eskalator tu dah nampak dah kotak hitam tu. Tiba-tiba apa hal macam makcik dia nangis ni? Rupanya dah nampak bayang-bayang Kaabah ni. Allah selama ni tengok kat dinding je, Allah selama ni tengok atas sejadah je, tengok kat TV je. Tak sangka Ustazah macam mimpi duduk depan mata. Cik, ini bukan Tuhan, ini rumah Allah. Jangan menjadikan Kaabah sebagai Tuhan, jangan tersilap. Sebab tu bila kita balik daripada Mekah pun kita tetap merasa Allah tu dekat dan sangat mendengar doa kita. Kebanyakan orang hari ni tersilap. Kalau dapat sentuh pintu Kaabah tu, dapat sentuh lampu Kaabah tu, Allah diviralkan habis. Acik ni besok dah nak balik Ustazah, acik rasa umrah acik tak mambrol. Apa siapa pula? Sebab acik buka IG artis tu nangis-nangis dekat Kaabah dapat sentuh. Acik tak dapat sentuh lagi ni lah. Lah ada ke Nabi suruh sentuh lampu Kaabah tu? Tak sah ke umrah kita kalau kita tak sentuh lampu Kaabah tu? Kesian. Pasal apa? Sebab yang salah hari ni jadi betul, yang betul pula jadi salah. Kerana kita tidak betul-betul menuntut ilmu. Kita nak dengar ilmu yang seminit, yang viral, yang seminit setengah, yang 1 jam tu kita penat. Tapi nak syurga. Hari ni kuliah santai kan sebenarnya. Tapi pasal apa macam kena bantai je sahabat rahmat Allah? Saya minta maaf ya, jemput lagi. Kan sahabat dirahmati Allah. Sebab kita kesian umat akhir zaman ni. Pelik-pelik, engkau menyembah Allah ke engkau menyembah rumah Allah? Syurga tu Nabi banyak berkawan dengan orang miskin lebih berbanding dengan orang kaya. Sebab kata Nabi, bila duduk di sisi orang miskin, kita terasa makin menambah-nambah syukur kepada Allah. Saya suka ziarah sebab benda macam tu lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan ya Allah, apa lagi aku tak syukur, surau rumah aku dah cantik macam masjid. Hak ni tak siap lagi ni ya Allah. Tapi yang ada tu nak renovate ni. Contoh, baru balik daripada pondok pesantren di Aceh. Berapa hari lepas saya baru balik daripada Aceh, sahabat rumah anak yatim. Paman tu yang kita panggil paman sedang sakit seperti orang yang tenat, tapi nak juga ziarah kami ni, datang keluar daripada biliknya. Saya kata, paman kenapa dulu saya datang bukan macam ni? Paman sakit apa sebenarnya? Rupanya guru-gurunya kata stres. Sebab lepas daripada PKP, orang dah tak ziarah dari rumah anak yatim tu. Mereka nak memberi makan 195 orang anak yatim yang kalau duit Malaysia perlukan RM800 sehari untuk 3 kali makan. Ini sudah 3 hari cuma makan ubi Ustazah. Nasinya tidak mampu untuk disediakan kepada anak-anak. Allahu Akbar. Kita kalau lepas ziarah tempat macam tu masih lagi nak order siakap 3 rasa sekok makan 2 orang, Ustaz dengan Ustazah. Sahabat dirahmati Allah, bang tak jadilah bang, cancel. Kenapa yang order telur je lah, telur bungkus pun dah cukup dah dengan nasi putih. Pasal apa? Kita bukan tak ada duit, ada. Tak tertelan bangun duduk nampak anak yatim yang dah 3 hari makan ubi rebus tadi. Percayalah, sebab tu Nabi suruh kita ziarah. Nabi suruh ambil tahu tentang ummah ini. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalaulah syurga itu hanya untuk orang kaya, bayangkan apa nasib orang-orang miskin yang beramal soleh. Allah tu maha adil. Syurga bukan untuk orang kaya sahaja. Syurga bukan untuk orang yang sampai ke Mekah Madinah sahaja. Tapi rasakan Allah tu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Orang yang merasa diperhatikan Allah, walaupun orang lain tak tahu, Allah tahu. Itulah dia takwa. Dia takut Allah tak redha pada dia. Air matanya jatuh bukan kerana takut manusia tak suka kat dia, tapi dia sangat takut kalau aku mati Allah tak redha dengan aku macam mana ya Allah. Kalau aku mati aku tak layak dapat syafaat Rasulullah macam mana ya Allah. Layak ke dapat syafaat Rasulullah? Lidah aku ni jauh sangat nak berselawat. Aku ni tak ikut sunnah Nabi yang betul-betul. Dah tahu dah amalan sunat je Ustazah yang kecoh sangat. Pasal apa? Kita je-kan aja sunat tu. Padahal Nabi seperti mewajibkan kepada dirinya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu rukun Islam. Disuruh ikut daripada syahadah. Kemudian kita solat 5 waktu sehari semalam, perbaiki, betulkan.
Jangan solat kita yang daripada kecil-kecil duk hafal depan ustaz kita pun tertidur. Kita pun baca ta alaihim ghairil maghdubi alaihim sampai ketua. Itu je dah dibaca. Tak ada tahsin solat pun. Tak memperbaiki bacaan solat. Kalau ada ustaz-ustaz nak mengajar bab solat, Allah macamlah kita tak sembahyang. Mengajar bab solat pasal apa pula? Rupanya bila kita dah belajar, subhanallah, bab sunat saja, sunat sebelum, sunat sedang, sunat selepas solat. Letih nak belajar ni sahabat dirahmati Allah. Bila kita mengaji betul-betul, ya Allah, betul lah banyak lagi yang tak betul. Betul lah ilmu lagi dipelajari, lagi terasa jahilnya diri. Kalau lagi belajar, lagi meninggi diri, itu bukan ilmu. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sepatutnya kita ada rasa banyak lagi acik tak tahu Ustazah. Dulu kita ingat kita betul semua, rupanya banyak salah. Solat, kita boleh laju-laju untuk perkara yang bukan kesukaan Allah, tapi yang Allah suka. Solat di awal waktu kita rasa berat, pelik. Sahabat dirahmati Allah, pelik. Kita pelik. Kalau sekarang ni ada majlis ilmu percuma di sini, sebelah sana ada pentas konsert yang berpanas, berhujan, suruh beratur, bayar tiket mahal. Pasal apa kat sana lebih penuh daripada sini? Pelik tak sahabat dirahmati Allah? Sebab syaitan merasakan lazat kepada semua yang diharamkan oleh Allah. Termasuk ketika ada seorang suami yang memuja-muja seorang isteri ketika belum halal dulu. Kaulah segala-galanya, lautan api sanggup ku renangi. Perempuan itulah yang hidung kemik, mata tak ada lawa macam juhi caulah. Itu yang dipuja-puja. Berkahwin, lepas kahwin baru nampak Korea, rupanya aku ingatkan Hindustan. Pelik kan sahabat dirahmati Allah? Padahal itulah yang dulu dipuja-puja. Abang, inilah saya. Dulu nampak cantik, lepas kahwin kenapa jadi tak cantik? Jawapannya kerja iblis. Benda yang haram dia jadikan lazat pada kita. Tapi kalau kita tidak menghijab diri kita daripada didekati oleh silaknatullah itu, yang sangat istiqamah dalam kerjanya untuk menggelincirkan kita ke dalam kawah api neraka, sahabat kita akan tewas. Sebab tu jangan rasa kuat sangat. Hari-hari kena dengar sahabat dirahmati Allah. Kita dah tahu dah kadang-kadang benda yang ustaz-ustazah bagi tahu ni, tapi balik mesti ada saja betul dah, ya Allah, aku ni yang silap, aku ni yang lupa. Allahu Akbar. Dan balik ke rumah sampaikan lagi. Sebab dalam kita menyampaikan itulah akan datang menyelinap rasa malu. Aku ni cakap je tapi buatnya tidak, ya Allah. Subhanallah. Kalau kita hanya mendengar, kita tidak sampaikan semula sahabat, tidak ada pengulangan untuk diri sendiri. Percayalah, Allah hadirkan anak yang ramai, Allah datangkan grup WhatsApp yang kita tulis apa sahaja. Kita dapat 10 perkara, bukan ingat semua pun. Yang paling aku tak boleh lupa ustaz tu cakap tadi, satu tu kita ulang, besok ulang lagi, besok ulang lagi. Itu tetap ada manfaatnya. Jangan pernah bosan dengan zikrullah. Peringatan-peringatan ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanda ingatnya kita kepada Allah. Kemudian bab puasa, kita semua dah berpuasa dah, tapi hanya bila kita berdiri di hadapan Allah nak masuk syurga dengan puasa aku ni, nak lalu ke pintu gerbang yang bernama Ar-Rayyan, la, orang lain masuk berbondong-bondong dah dengan pahala puasa, tapi kita tertahan puasa macam orang lain, tapi kau hanya dapat al-ju' wal atash. Lapar, dahaga dah dapat masa kat dunia dulu. Allah dah gembirakan ketika azan maghrib. Allah dah gembirakan ketika hari raya Aidul Fitri. Apalagi kau nak klaim? Sebab mulut kau tak berpuasa, mata kau tak berpuasa, telinga kau tak berpuasa. Kita malu dengan Allah nak klaim pahala puasa kita. Sahabat-sahabat, kita kata kita puasa, tapi kita hanya ajar nak kita tak boleh makan lagi 5 minit nak maghrib. Orang tu baru umur 6 tahun pun kita up, anak ai puasa penuh 30 hari. Bangga. Tapi tak sembahyang asar kita biarkan. Sedangkan sembahyang dulu ke puasa dulu? Bukan saja-saja disusun sembahyang nombor 2, puasa nombor 3. Faham ya? Kemudian bayar zakat ke tidak kita? Yang mampu tunaikan haji ke tidak? Rukun Islam.
Ini tiang utama, sahabat-sahabat rahmat Allah. Jaga yang ini, rukun Islam jaga, rukun iman jaga. Kata guru saya dulu, confirm sebelah kaki dalam syurga. Kami dok tanya, sebelah kaki Ustaz? Sebelah kaki lagi? Kita kena aplikasikan. Yang kita dah betul-betul faham tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, banyak lagi. Itu baru hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia. Ustazah sebut di Radio IKIM, Ustazah sebut di TV Al-Hijrah, 3S jalan ke syurga. S pertama dengan solat sahaja. Orang baiklah siapkan semiti ni sampai siap, jalan-jalan tar semua siap. Berapa juta Ustaz perlu? Saya boleh siapkan. Tapi sembahyang tak, agak-agak lah nak sembahyang. Mana sempat sibuk cari duit. Allah tak pandang, sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab Allah nak kita jaga sungguh-sungguh solat kita. Ini connection kita dengan Allah. Macam orang pergi satu-satu tempat tak ada wifi. Ustazah Zai suka bawa rombongan baru di Aceh 60 orang. Kan sahabat rahmati Allah. Balik daripada Turki. Tempat sampai je pertama turun bas wifi tu mokcik 60 tahun, 70 tahun tu. Sabar je lah aku mokcik-mokcik ni. Sabar lah dulu kot ia pun. Ya Rab, wifi, subhanallah. Kita hari ni kalau kita tak solat, hilang connection kita dengan Allah. Tak ada. Jangan nak claim aku haji berkali-kali, aku bina masjid banyak, tapi kau tak solat. Sebab tu kita harus menangis dalam doa kita kalau ada zuriat keturunan kita belum tetap melakukan solat. Ini doanya Nabi Ibrahim, muqimas salah, nak seluruh anak zuriat keturunan kita orang yang tetap mendirikan solat. Ya Rab. Kemudian sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalaulah kita sebutkan dengan Rasulullah, S yang kedua, salawat perbanyak. Salawat perbanyak. Salawat perbanyak. Tak ada lain dah, ringankan lisan kita dengan salawat. Banyakkan tanya pada diri sunnah Nabi yang mana yang aku dah ikut. Setakat makan tangan kanan, jangan makan tangan kiri, ya itu sunnah. Tapi yang sekarang kita diuji bertalu-talu, kita memilih untuk tidak sabar. Seperti Abu Bakar tadi yang sakit kan, sahabat-sahabat datang, kau dah jumpa tabib ni, dah jumpa tabib ni. Maksud Abu Bakar nak bagi tahu, aku ada duit, kau mestilah aku dah jumpa tabib yang mahal-mahal ni. Tapi takkan boleh lawan dengan sabar. Bila dia sabar dalam sakitnya, dia sehat sebelum sehat. Faham maksudnya sahabat dirahmati Allah? Cukuplah dengan sabar atas ujian apapun. Subhanallah, rupa-rupanya Allah berikan berita gembira. Ini sunnah yang paling besar. Nak sabar sampai bila Ustazah? Sampai mati cik. Nak ikut siapa sabar sampai mati ni? Ikut Nabi. Ketua kampung kita mungkin hilang sabar, suami kita mungkin hilang sabar, tapi Nabi tak pernah hilang sabar. Ya Rab, ikut ustaz-ustazah mungkin hilang sabar, tapi Nabi tak pernah hilang sabar. Kalaulah aku dipandang sebagai seorang umat Nabi yang nak ikut sabarnya Nabi boleh melayakkan aku ke syurga, kuatkan kesabaran aku ya Allah. Cukup. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian S yang ketiga, silaturahim. Sesama manusia, solat jaga dah, sunnah, salawat jaga dah, tapi semua orang tak betul. Kan, asal nampak kawan tak pakai tudung, tinggal, aku tak nak masuk neraka dengan dia. Dah kalau duduk kawan dengan semua orang tak pakai tudung, contoh mana lagi dia nak tiru? Tapi kita kena datang pada dia dengan kuat dalaman kita. Nasihat, bagi tahu sahabat-sahabat, kita tak sokong maksiat yang dia buat, tapi dengan kita bersahabat, insya-Allah dia mudah untuk mendengar nasihat kita. Dengan kita bermusuh dengan dia, dia makin jauh dengan kita. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Berkasih sayang dengan semua orang, walaupun orang itu pernah menyakiti dan menggurus hati kita. Ajar untuk memaafkan. Paksa diri untuk memberitahu, aku tak ke syurga dengan putus silaturahim. Ya Allah, Nabi yang cakap. Apatah lagi orang itu adik-beradik kita sendiri. Apatah lagi orang tu mak-mak penakan kita. Setelah matinya mak ayah kita, penggantinya adalah mak pak penakan kita. Kita tak buat baik dengan mereka, putus silaturahim. Hanya sikit salah faham, hanya sikit perebutan harta, kita tak ke syurga dengan adanya putus silaturahim. Petang ni bicara santai, kita bicara tentang nak masuk syurga, tapi benda yang simple ni kita tak boleh buat. Sebab tu orang baca buku saya yang simple, angan-angan ke Firdausi tu, saya cerita tentang bagaimana isteri nak masuk syurga hanya dalam rumahnya.
lubuk pahala rumah bagi seorang isteri. Bukan cari syurga di luar rumah, dalam rumah sahabat dirahmati Allah. Kemudian jadi anak yang baik, ini juga lubuk pahala untuk ke syurga Allah. Biar adik-beradik tak mau jaga mak ayah kita yang sakit, kita main peranan. Sebab itu syurga kita. Terpaksa berhenti kerja, terpaksa perit dan sakit. Nasihat adik-beradik, aku tahu hang orang sibuk. Kalau hang tak ada, tutup tokai kampung tu, aku tahu. Tapi janganlah tak ambil tahu pampers mak ni sebulan. Aku kan dah berhenti kerja, jadual mak nak ambil ubat dekat hospital. Nasihat cakap ni kita bawang adik-beradik kita, tapi kita tak bagi tahu. Oh, mak pakai pampers ke, aku tak tahu. Dan memanglah hang tak pernah cuci bontot mak. Sekian dimaklumkan. Kita kena bagi tahu sahabat dirahmati Allah. Kita dah jaga dengan masa, dengan tak tidur malam, kita bagi tahu adik-beradik kita. Sebab kita nak masuk syurga sama-sama. Boleh tak pampers mak hang yang beli, jadual ubat mak engkau yang ni, mak tak ada jadual dia nak pergi hospital yang ni, kau lah. InsyaAllah kalau betul cara kita sampaikan, nak jumpa balik dalam syurga, semuanya akan okey-okey saja. Takkan ada cemburu. Kerana apa? Kerana itu adik-beradik kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seterusnya, apa yang kita nak sebut, yang mungkin yang terakhir, tak boleh dah 40, kena jemput lagi bila mana semiti ni siap, insyaAllah. Boleh sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan ada benda dalam banyak-banyak tadi saya tak tersebut. Ada ustazah tadi, ustazah cakap macam tak habis. Ada tak? Cuba main kat tangan sikit. Sebelum adik kita depan ni bermimpi, dia pun bangun lari kan, sahabat rahmati Allah. Ada tak yang saya tak cakap habis? Saya nak dengar hak tadi tu ustazah. Ada tak? Sebab dalam otak saya ada 40, nak berhenti pukul 8 malam. Tapi isteri orang belaka kan, saya pula ada kuliah maghrib nanti, takut ada yang tak habis cakap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jalan ke syurga ada pada kita. Jadi kalau kawan-kawan saya yang orang-orang alim, habis master PhD di universiti, saya hadiahkan buku angan-angan ke Firdausi, dia penggelap. Zain, kau ni bukan menulis secara ilmiah ni, kelakar pula aku baca. Tak apa kelakar. Tapi mokcik-mokcik yang dekat masjid surau, sahabat, ustazah terima kasih tulis buku ni. Rupanya nak masuk syurga tu jalannya ada pada kita. Ada satu tajuk slot tarbiyah di Radio IKIM saya bagi. Satu ketika dulu tajuknya Ada Syurga di Wajahmu. Macam lagu Nash saja kan, betul? Itu pada syurga di wajahmu lain. Ada syurga di wajahmu, orang duk mengadu kat ustazah ni, saya ada anak OKU ustazah. Kita tak ada masa nak bagi nasihat. Kak, jadikan anak syurga ni akan ikut ke syurga sama. Ustazah, suami saya tak betul ustazah, tak bagi nafkah kat kak, jadikan ini sebagai jalan syurga untuknya. Ustazah, saya kena jaga orang tua saya, adik-beradik saya semua lari daripada mak bapak saya. Kak, jadikan ini jalan syurga. Betul lah, ingatkan dirimu tentang syurga, kata Dr. Aid Al-Qarni, jiwa kita akan lapang dan tenang. Sebab kita pasti akan mati, sahabat. Mati tu bukan lama mana, sat saja. Daripada orang duk raut muka, tak ada dah mak hang ni. Diangkat ke tempat mandi, diletak di atas kain kafan, kemudian dibawa, diusung dalam keranda, dimakamkan di liang lahat setelah tadinya disolatkan. Kita meninggalkan 7 langkah, datang dah para malaikat yang nak bertanya soalan-soalan mudah kepada dia. Adakah Umar bertanya kepada Rasulullah, sakit ke mayat dalam kubur tu ya Rasulullah? Kalau dipukul, dipalu, dia mati, jasadnya boleh dimakan oleh ulat jadi tanah, tapi rasa sakitnya itu tetap ada. Kerana rohnya masih ada, sahabat dirahmati Allah. Bertemu dengan Allah dalam kebaikan atau dalam azab kejahatan. Jadi kita nak sebut sakit ke, Allah tak kisahlah malaikat pukul dalam kubur pun, kita dah mati, mana ada rasa sakit. Kalau tak, takkanlah si pemandi jenazah berhati-hati, pelan-pelan. Jangan duk kuat sangat, itu mayat ni sakit. Rasa sakit tu masih ada. Sebenarnya kita bukan mati, mati tu sekejap. Jadi orang-orang alim lagi soleh, dia sibuk mengumpul kepenatan-kepenatan dunia, menjadikan istirahat yang paling indah bermula di alam barzah. Penghuni syurga akan nampak sekali pagi, sekali petang. Kehidupan syurga itu dipaparkan, mereka tersenyum dalam rehatnya di alam barzah. Ya Rab, ini ada dalam kitab 40 hadis, kehidupan di alam barzah.
Sehari pagi, sekali pagi, sekali petang. Macam orang tak sabar nak naik cruise dengan Ustazah bulan depan. Ustazah dalam cruise tu ada swimming pool je. Ustazah ada bangunan sekian tingkat je. Ustazah bestnya. Asyik tengok je brochure tu. Kan sahabat dirahmati Allah, dia rasa macam dah sampai situ walaupun belum sampai. Subhanallah. Tapi bayangkan kalau dia dipertontonkan kehidupannya di neraka, lepas transit alam barzakh, masuk alam akhirat, hanya dua je, syurga ke neraka. Kalau dia ahli neraka, sekali pagi dipertontonkan. Kita tak payah pergi kat Gaza. Tengok anak-anak di Gaza pun kita rasa kita yang berdarah. Betul kan ibu? Kita rasa kita yang dibedil sama, kita sakit sama. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Islam ni satu. Tolong dengan sangat, faham sungguh-sungguh. Kita tak nak disakiti oleh Allah kerana penyakit yang kita cari sendiri. Biarlah kita masuk ke alam kubur tu dengan istirahat yang begitu indah, hasil berpenat lelah ketika di dunia. Maka suplemen yang paling ampuh adalah istiqamah. Benar, hijrah tu mudah. Istiqamah tu lelah, penat, sakit, perit. Nak best, nak rehat-rehat, istirahatlah. Kan? Tapi ramai yang jawab, kalau istirahat kat dunia nanti bila mati kena pukul, kena palu. Tahu tak apa? Sebab yang menjawab ni orang mengaji belaka. Tapi susahnya nak menempatkan diri dalam syurga, rupanya dengan ujian yang bertalu-talu. InsyaAllah muslimat, semua kita layak ke syurga. Amin. Syaratnya terus-terusan. Apa yang kita dah bincang, para asatizah kita sampaikan, tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Boleh ya? Jangan tinggal semua. Tahun 2024 berbaki lagi berapa hari? Semalam saya masuk kat Facebook saya, berbaki 5 hari tahun 2023. Apa yang kita nak buat? Sepertinya kita bertanya azam untuk kita menekuni 2024 dengan reda. Aku nak jadi orang yang reda. Tak sempat lagi saya baca komen tu, dah banyak ustazah setelah menekuni majlis ilmu. Saya kenal apa itu reda. Terima je apa yang Allah bagi. Allah akan tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Kan kita dah hafal ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tak gantung khot tu insya-Allah, tak apa-apa saja, tak miskin. Percaya sangat dengan orang jual frame tu. Sebenarnya kita tak faham, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jamin, Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahan. Allah berikan sumber rezeki yang tak disangka-sangka. Ya Allah ustazah, saya tengah sempit ni. Orang yang hutang duit 20 tahun lepas tiba-tiba WhatsApp, aku baru dapat cari hang ni, dah dapat dah location rumah kau ni. Tunggu ya, pagi besok aku datang, aku nak bayar hutang 12,000 ustazah. Saya tengah betul-betul perlukan sebiji sejumlah itu. Ini berlaku sampai kepada saya, sahabat dirahmati Allah. Ajaib. Allah maha besar, Allah maha berkuasa. Allah boleh beri segala-gala apa saja yang kita mahu. Mungkin kita minta A, Allah tak terus beri A. Mungkin kita nak datang ke Kedah, kadang-kadang kita terpaksa ikut jalan Seremban, Melaka. Pasal apa hang ni? Sebab Allah nak jumpakan kita dengan pelbagai lagi. Sebab tu bila beli buku, jangan baca separuh jalan dan simpan. Kita tak dapat nikmat dia. Investkan buku tu, ending dia Masya Allah. Oh ya ke, aku tak baca. Memanglah kita takkan jumpa. Baca sampai habis. Diuji, berani menempuh, pasti akan bertemu hikmah. Tapi kalau separuh jalan kita tak larat dan nak menempuh, kita takkan bertemu dengan hikmah. Saya mohon maaf kalau ada yang boleh dijadikan nasihat, manfaatkan untuk diri dan seluruh ummah. Kalau ada keburukan itu daripada kejahilan saya sendiri, kita berazam bantu sama-sama, insya-Allah madrasah ini satu hari nanti akan siap dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.